poin pula malam ini adalah saya ingin bercakap kenapa pinjaman baru kerajaan PN sejak mereka memerintah ni 2021 dari bulan Januari sehingga April. Kita bacakan ya. Januari 2021 19.0 bilion. Ada orang tanya, bilion tu banyak mana? Ada orang makcik-makcik. Makcik-makcik kampung ni, pakcik-pakcik. Bilion tu banyak mana dia? Saya bayangkan gini. Makcik, kalau katakan satu kontena, pakcik nampak dah kontena lori tu? Kalau kata dalam satu kontena tu ada 1 juta, ya kan? Dia letakkan kontena tu, lori kontena tu daripada Pahang ni, Kuantan ni, sampailah ke Kuala Lumpur. Langgar terus. Alang-alang. Berbaris. Satu kontena 1 juta. Kita perlukan 1000 kontena. Boleh bayang tak 1000 kontena? Bayangkan 1000 kontena macam mana. Sekarang highway tak lalu lah. Tak boleh jam. Habis jam semua. Dia mungkin kalau makcik yang tak pernah lama dah tak, dia kata saya makcik lama dah tak tengok dia kata dah pakai PKP ni kata. Okey, kita ambil contoh mudah lagi. Sekolah lah, sekolah. Satu sekolah, nak buat satu sekolah tu katakan 5 juta. Jadi 5 juta kali dengan, maknanya perlu kepada 200 buah sekolah. Power tu. 200 buah sekolah barulah sama dengan 1 bilion. Maknanya 1000 juta. Boleh buat 1000 juta tu buat apa? Macam-macam. Ini 19 bilion. Maknanya 19 kali dengan 19. Dah 1000 belanja ni kali pula dengan 19. Maknanya tadi 1000 kontena kan? Kali pula dengan 19. 19,000 kontena. Habis satu Malaysia ni. Ledah dia. Tuan-tuan. 3,800. Yes, sekolah 3,800. Makcik-makcik tolong. Kita nak tanya kerajaan hari ni. Dia buat apa duit ni? Februari 2021. Tak apa, kita baca dulu hutang sebab masa pendek. 14.0 bilion. Maknanya yang Januari tak bayar ke ni? Tambah hutang Februari pula. Kemudian Mac 2021 lagi parah, 22.5 bilion. Yang tadi tak bayar lagi. Januari tak bayar lagi, Februari tak bayar, Mac tak bayar. Tambah, accumulate, tambah lagi. April sampai 21 hari bulan sudah 19.5 bilion. Jumlah semua 75.0 bilion. Tuan-tuan, apa dia orang buat ni tuan-tuan? 600 bilion dah habis dah ni. Sejak mereka memerintah ni daripada bulan Februari sampai ni dah habis dah 600 bilion. Ini 4 bulan ni. Okey, sekarang kita nak tanya pakcik-makcik. Biasanya kalau hutang banyak, kawan-kawan kita kalau selalu berhutang, orang tu sihat ke tak sihat? Secara ekonomi tak sihat lah. Hari-hari kita nak datang rumah kita, tengok muka dia, kita merasa ini muka memang nak minta hutang. Ini selang sehari. Ini selang sehari. Campur interest lagi dia pun. Macam mana tu? Dengan Hujah Abang Gani. RM1 jadi RM1.20. Betul. Tambah pula dengan interest pula. Jadi tuan-tuan, tak tahulah. Tengok ya. Okey, kita tengok 2019 1.1 trilion hutang kita semua. Mana campur-campur daripada Najib buat hutang, Zahid buat hutang, campur-campur. Macam-macam lah tu lah. Termasuk juga, jangan lupa ya. Jangan lupa Mahathir juga buat hutang. Padawi je tak lah. Cumanya Mahathir ni geramnya tu, dia pandai. Bila dia buat hutang, lepas tu dia duk nganga. Saya tak tahu, kata. Saya tak tahu. Pasal apa Tuan berhenti ni? Saya tak tahu. Hati saya dah hilang. Dia pun duk
bila kawan-kawan PH nak jumpa, dia tak mau jumpa. Dia kurungkan diri dia dalam bilik. Kereta dia berapa juta? Kontak dia. Jadi tuan-tuan, tak tahulah, malaslah nak ini. Tapi maknanya, okey, 2020 pula peningkatan berlaku 1.264 trilion. Trilion ni macam mana nak kira pula? Tadi bilion, trilion. Maknanya 3 kali ganda lah. Tadi bilion, 2 kali, maknanya 3 kali kosong tambah lagi. Saya pun pening. Ni lepas malam tarawih pula, nak kira itu pun dah pening ni. Ada 12 kosong. 12 kosong makcik. Tak apa. Tak cukup tangan. 12 kosong. Okey, sekarang ni kita nak tanya. Selalu saya tanya sebelum saya habis. Saya nak tanya pakcik-makcik. Saya nak tanya ikhlas, jujur. Katakanlah Muhyiddin diminta ni, lepas ni katanya UMNO nak bersidang. Tapi UMNO ni biasalah. Mahathir pula keluarkan, dia kata PN Muhyiddin akan membebaskan. Saya punya baca lah. Baca ayat ni bukannya Muhyiddin punya ayat, ini Mahathir punya ayat. Dia kata apa? Mungkin dia kata nampak Mahathir dia punya pening kepala ya. Dia punya pusing. Dia kata mungkin PN ni nak bebaskan Najib, nak bebaskan Zahid, nak bebaskan Tukun Wan, nak bebaskan siapa? Majilan. Ada 6 orang. Sebab apa dia kata? Itu yang apa nama Hanifah Aman pun dia dah bebaskan. Saya punya pandangan, tuan-tuan, ini bukannya Muhyiddin punya tindakan. Ini Mahathir. Kalau betul dia bebas, kalau tuan-tuan tak percaya, tengok. Kalau katakan 6 orang dia bebas, tak usah cari orang lain, cari Mahathir. Dia memang style begitu dari dulu. Dia tak boleh ubah dia punya style. Dia tengok tu, dia cakap. Dia cakap bukan pada dia. Benar dia cakap, ya aku suruh bebas dia tak. Sebenarnya dia yang akan bebaskan. Sebab kerajaan hari ini dia buatlah lenggok macam mana pun rakyat yang cerdik lah. Ya, kita kena cakap macam tu. Takkanlah jadi ahli politik 40 tahun jadi politik, baca Mahathir pun tak boleh. Berat lah. Okey, saya nak ambil contoh satu ya. Yang Rasulullah ajar sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam perang, bukan dalam perang lah, tapi dalam satu peristiwa, seorang dikejar oleh musuh. Lalu bila dikejar oleh musuh, Rasulullah nampak musuh tadi lalu. Mana 2 orang ni berkejar-kejar. Jadi dia nampak lari di depan dia. Tengok. Saya nak memahamkan dan kita nak fahamkan. Tengok macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Kemudian orang Yahudi tu tanya kepada Nabi, kamu nampak tak orang lalu tadi? Nampak? Kamu nampak tak orang lalu tadi? Nabi undur selangkah ke belakang. Di sini aku tak nampak. Itu maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya cerdik. Itu maknanya kaisun fatin. Orang yang cerdik. Maknanya kalau orang musuh dengan kita puluh tahun, nak angguk kepala dengan dia lagi. Ini bukan diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia undur selangkah ya. Di sini aku tak nampak. Itu strategi. Jadi saya nak nasihat abang-abang, saya tak ada. Mereka ni pakar. Tapi saya mohon, namanya orang yang pernah bermusuh dengan kita puluhan tahun, jangan percaya. Sebab kalau dalam Islam, dalam perang, ini dalam perang ya, bukannya dalam aman, dalam perang, siapa yang khianat tak ada maaf. Kalau dalam perang, tembak, mati je. Walaupun dia kata, saya akan baik, tak ada. Bunuh. Sebab dia rosakkan sistem. Tuan-tuan, saya bukan nak ajar provokasi apa-apa, bukan. Tapi kita kena faham. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, cukup. Kita jangan kena patuk ular sampai 4-5 kali. Udah kena patuk, bagi lagi. Udah patuk, bagi lagi. Itu bukan cerdik. Itu maknanya bahlul. Ya? Okey. Cukup. Jadi maknanya
sampai saat ini 20 menit belum, tahun ini belum dikira lagi 1.264 trilion hutang negara kita. Okey. Kalau katakan Muhyiddin ni bungkus. Muhyiddin bungkus, kerajaan PN ni bungkus. Ini berbilion-bilion ni, bertrilion ni siapa yang bayar? Rakyat Malaysia. Yes. Tak ada orang lain bayar, tuan-tuan. Jangan ingat, mohon maaf ya, jangan ingat orang yang paling hebat di Malaysia ni akan bantu bayar. Tak ada. Yang bayar adalah rakyat. Rakyat. Orang yang belum lahir lagi kena bayar. Yes, rakyat yang kena bayar. Jadi apa salahnya rakyat ni? Udahlah, minta KWSP, punya susah, duit rakyat punya susah, kemudian buat beli barang-barang untuk berniaga, bukan nak minta duit dengan kerajaan pun. Tiba-tiba last minute, udah hari yang pertama buka bazar, tengok-tengok tutup. Tuan-tuan ni kalau saya nak tanya, ini apa ni? Nak bagi rakyat marah ke? Nak bagi rakyat memberontak? Saya kadang-kadang ke situ pula saya fikir. Lepas tu kita tengok macam mana kawan-kawan kita berniaga, Allah dapatlah untung 10-20 ringgit, diperlakukan begitu. Jadi sebelum saya akhiri pertemuan kita pada malam ini, saya berharap tuan-tuan, perempuan sekalian menyedari hal ini, dan kita mesti menyatakan sesuatu, iaitu PN ini mesti ditamatkan. Ya, kerajaan yang akan menyusahkan anak cucu kita ni, kita mesti tamatkan. Cara macam mana? Caranya kita ikut undang-undang. Caranya ada melalui saluran undang-undang. Memorandum sudah 4 kali dah ni kita hantar. 4 kali dah. Itu tak termasuk yang Khalid Samad dengan Tun Besar, tak ada. Kami NGO buat ni. Sudah lebih, ni 4 ni. Dan kita akan buat pertemuan. Saya dah cakap dengan Iswadi dan kawan-kawan, kalau boleh kita nak buat sesuatu yang real. Apa yang real? Yang masih ikut undang-undang. Tunggu bila masanya sampai, kita akan beritahu apa yang kita kena buat. Supaya apa? Supaya kita selamatkan anak cucu kita. Kalau kita biarkan macam ini, tiap bulan berhutang sampai berbilion-bilion ke ni, tuan-tuan, maknanya kalau katakan 10, tak usah banyak, 10 bilion sebulan, ini sampai bulan 12 ni ada berapa bulan lagi? 6. Ada 8 bulan, maknanya 80 bilion. Ini duit, ni pula ni KWSP nak diguna. Kemudian duit Petronas, KWAN nak digunakan. Jadi apa yang tinggal besok ni? Jadi kalau ini yang namanya pengkhianat. Jadi sampai di situ dulu. InsyaAllah kita jumpa lain kali. Jumpa di lain kesempatan, dan saya ucapkan terima kasih kepada tim masa, tim JRM, Abang Asrul, Abang Rizam, Abang Ghani dan Saifullah daripada AMK, dan juga Abang Ibrahim dari Amanah. Terima kasih. Jangan putuskan hubungan ya. Kalau namanya masih setia dalam perjuangan, sama-sama kita rangkul. Ajak Amanah, PAP, apa lagi? Yang tak ada parti, yang ada parti, parti Tupperware, parti gerakan, tak gerak tak makan. Mari kita sama-sama buat kerja untuk selamatkan Malaysia. Lawan tetap lawan, lawan sampai menang, lawan sampai PN tumbang, lawan sampai kita ke Putrajaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.